Okay. Kita dekat H4, okay, current market price dekat 2013. Okay, kalau kita tengok dekat market sekarang ni, kita akan tengok macam ni. Dekat H4, dia dah ada satu clean breakout kat sini. Kat H4, sini adalah dia punya zone support and dia dah ada satu breakout yang sangat-sangat strong. Okay, dia ada satu breakout yang sangat-sangat strong kat sini. Okay, so kita akan tandakan. Okay, kita akan ambil, okay, kalau you all tengok kat sini, Fini tandakan macam ni sebab Fini ambil dia punya. Okay, so kat sini dia ada satu support. Okay, kat sini ada shadow support sini. And then kat sini ada support kat sini. Okay, so kat sini ada 3 support. 1, 2, 3 support and then dia ada apa kat sini? Candle batang merah ni apa? Okay, so kat sini dia dah ada satu SBO. Okay, and SBO ni adalah dekat time frame H4. Satu time frame yang sangat-sangat strong. Kalau siapa yang dah belajar teknik SBO, teknik RBO, okay, you all akan tahu dia akan ada first touch, second touch yang best. Okay, dia akan pergi jauh. Kalau first touch, second touch, minimum 60 pips. Okay, minimum 60 pips. Okay, so macam kat sini, sebenarnya dekat tempat yang Fini tandakan ni, dia dah masuk ke belum zone SBO ni? Afti, apa hal? Belum. Tu dah masuk lah. Sekejap, tunjuk balik. Tu. Okay, cuba tengok kat sini. Okay, ni Fini tandakan. Line ni Fini ambil daripada hujung body yang dah kena break tu. Okay, ni kat sini ni. Okay, dia ada satu kat sini. Okay, Fini tandakan kat situ. Lepas tu Fini tandakan satu lagi dekat hujung shadow ni. Okay, kalau you all tengok kat sini, this is how I tandakan my zones. Okay, so dia ada satu kat sini and then dia ada kat sini. And then dia ada satu kat sini. So kat sini dia dah ada bagi satu strong breakout. Okay, breakout. So normally bila dia mana ada tembus resistance, dia tembus support. Okay, so bila dia ada support, dia boleh turun balik daripada kawasan sini. Okay, kalau belajar tadi, kalau kurangkan lateran dan masuk SNR bolehlah belajar. Tapi dah peliti banyak dah. So support dan then kat sini dia akan jadi resistance. So dekat kawasan sini dia possible untuk menjadi satu kawasan apa? Dia akan jadi satu kawasan possible untuk dia jadi resistance. Sebab apa? Sebab apa dia boleh jadi kawasan resistance kat situ? Sebab dia dah ada clean support breakout. Okay, tapi you all kena berhati-hati. Okay, berhati-hati dekat kawasan sini walaupun dia adalah kawasan SBO H4, satu zone yang strong untuk kita sell. Okay, kat sini ni satu zone yang strong untuk kita sell. Tapi kena berhati-hati sebab atas-atas dia tu ada banyak lagi kawasan kawasan apa? Dekat atas-atas dia ada banyak lagi kawasan apa? Siapa yang dah belajar? Okay, ada banyak lagi supply dekat atas ni. Tapi bagi Fini lah, kalau kita nak cari kawasan sell, kalau kita nak cari kawasan sell untuk based on, kalau kita nak cari kawasan sell based on supply, quite bahaya. Kenapa quite bahaya? Sebab kita nampak kat sini ada banyak sangat and zone dia sangat besar. Kalau kita nak tengok lah betul-betul kat sini daripada 2021 sampai 2026. Gila zone sampai 50 pips. Okay, so kena kecilkan lagi zone, perincikan lagi ke bawah lagi. So kat sini dia ada satu zone supply dekat H4. Okay, so berhati-hati dengan minggu depan. Okay, satu zone supply kat situ. Siapa yang tak tahu lagi pasal supply and demand? Siapa yang tak tahu lagi? Okay, atas ni pun ada satu zone supply lagi. Okay, kita tandakan dulu. Siapa yang nak tengok
Siapa yang nak tengok apa macam mana kita buat penandaan step by step macam ni lah. Okay, buka dulu dekat H4. Buka dekat H4 and then cari dekat mana ada kawasan breakout. Okay, siapa yang nak tahu macam mana nak buat mapping, okay, macam ni cara dia. First, buka dulu kat H4, cari dekat mana ada breakout. Dekat mana ada support breakout, dekat mana ada resistance breakout. So kat sini Fi dah tunjuk dah. First, Fi dah nampak ada resistance breakout, support, sorry. First, Fini dah nampak ada satu resistance breakout kat sini. So, that is my first zone. Okay. Lepas second, kita akan cari ada tak supply ataupun demand yang dekat-dekat dengan dia. Okay. Ada tak supply or demand yang dekat-dekat dengan zone breakout tu. Okay. Sebab apa? Sebab price. Kejap. Okay. So, dekat sini, yang newbie, relax. Dengar je dulu. Kita ni kena belajar relax. Okay. Okay, so kat sini adalah kawasan support, breakout, okay. Okay, and then kotak merah, Titans. Okay, sini zone apa? Supply. Okay, sini atas ni? Okay, atas ni pun zone supply. Okay, sini ada zone supply and you all akan tengok dia akan cucuk dengan shadow ni. So tak mustahil minggu depan dia akan start cucuk atas sikit, lepas tu baru dia turun. Siapa yang nak sell, memang valid untuk sell, tapi berhati-hati. Sebab shadow dia boleh test atas, boleh test satu lagi. Okay, berhati-hati siapa yang nak sell. Memang valid untuk kita sell. Cuma kita berhati-hati sebab dia boleh buat cacak, dia boleh buat gila dia tu, dia pacak, lepas tu dia turun balik. So, kita akan nampak dia sebagai shadow saja. Always be careful dengan shadow, okay? So, kat sini Fini dah ada satu support breakout. Dekat atas dia sikit, 20-26. Situ ada supply, okay? Ini SBO. And satu lagi ada supply. So, the nearest sell zone adalah 3 ni. Okay, the nearest sell zone adalah 3 ni. Tadi Jessie ada tanya, apa maksud, masuk dah. Scammer bangang ni. Oi. Kejap ada je nak bagi aku mengamuk. Tengah, tak apa, fokus dulu apa yang Fina explain ni. Okay, so dekat atas ni adalah zone supply. So 3 ni adalah 3 zone yang apa? 3 zone yang possible untuk kita cari peluang, sell. Okay, cari peluang sell dalam 3 zone ni. Okay, kalau kita nak buy, okay, katalah kalau kita nak buy, kat mana kita nak buy? Position mana yang kita nak buy? Okay, the nearest one yang Fini nampak dekat H4, yang support dia adalah kat sini je lah. Okay, kat sini. Zone demand. H4 demand kat sini. Okay. Kita akan kecilkan, cari ngam-ngam punya hujung body. Okay. Okay. So, start daripada bawah 1984, below 1984 tu, itu adalah tempat yang kita possible untuk cari peluang buy. Okay, selagi dia tak masuk zone tu, kita punya buy bukan dalam safe zone lah. Nampak tak benda ni?
Kejap Fini try kick dia ni. Apa nama dia? Tak boleh report pula. Okay, dah. Dah kan? Tak ada dah kan? Okay. So esok more to sell. Yes, esok more to sell. Cari peluang untuk sell. Sis area 2008, 2004 boleh jadi area buy kan sebab time frame H4 dengan H1 dia dah breakout ke atas. Bawah CMP tu ada zone demand. Tak valid ke cikgu? Sekejap kita tengok balik. Okay. Sini, bawah ni. Sini pun boleh. Sini pun ada demand, Fien nampak? Okay. Banyak lagi demand kat sini sebenarnya. Okay, kalau dia retrace, boleh cari peluang untuk buy juga. Okay, quite strong kat sini. Cumanya, sekejap kita akan cari ada tak benda lain yang boleh membuatkan kita buy kat sini. Okay, sekejap. Okay, sini adalah peluang yang boleh untuk kita entry buy lah sebelum dia naik ke zone sell. Tapi Fini nampak lah, okay, betul apa yang Ozli cakap tu. Kat sini Fini nampak boleh buy juga. Okay, H4 ada banyak lagi bullish engulf kat bawah ni. Demand zone yang valid untuk buy. Okay, demand H4. Cumanya Fini tak nampak dia ada breakout resistance lah. Okay, dia bukannya zone breakout. Sini adalah, kalau kita nak entry kat sini, this one is based on demand H4. Bukan sebab breakout. Faham tak? So boleh, okay, valid untuk kita buy kat sini. Cuma kita tunggu dia turun masuk sini. Okay, dia boleh naik ke sini. Okay, cari peluang buy sebelum peluang buy tu kita tahu untuk dia naik ke atas. Untuk sell lagi. Fini akan ambil daripada ni. Kalau candle tu bentuk dia macam ni, zone kita daripada sini. Zone kita hujung body. Okay, macam tu. Ini akan jadi zone. Macam the advance je ni untuk newbie. Ini untuk mapping untuk esok. Siapa yang nak trade esok. Ini bukan newbie punya. Ini bukan newbie lah. Yang nak trade esok, yang dah pandai, yang Titan, boleh follow, boleh nampak tak apa yang Fini explain ni? Based on mapping kita. Betul Ozli, memang dia boleh jadi tempat buy dulu kat bawah ni. Dia boleh jadi tempat buy dulu dekat zone sini. Okay, ada demand H4, Okay, boleh ada peluang untuk buy dalam 2004, 1992. Boleh lagi. Dia turun bawah situ, cari peluang buy sebelum dia naik balik. Okay, sebelum dia naik balik. Ke atas baru cari peluang untuk kita sell. Kita biar dia buat kerja pagi-pagi nak tengok dia ke mana. Nak tanya, why kalau retrace ke zone demand bawah lagi dia boleh naik lagi tinggi? Maksudnya, why kalau retrace ke zone demand lagi bawah dia boleh naik ke lagi tinggi? Sebab Fini nampak dekat atas ni adalah satu zone yang strong untuk dia sell. Okay, contohlah bila kita nak tengok SNR tu kuat ke tak, kita akan tengok, kalau kita nak tengok SNR tu kuat ke tak, kita akan tengok daripada zone SNR mana yang dia melakukan penurunan yang banyak. Itu maksudnya resistance ataupun support yang kuat. So for example, daripada resistance ni,
Okay, daripada resistance ni dia mengakibatkan penurunan sebanyak berapa pips? Banyak kan? Daripada 226 ke 1978. Sangat-sangat banyak. So kita tahu ini adalah satu zone resistance yang kuat. Kalau kita nak sell balik, most probably dia akan naik balik ke zone resistance tu, lepas tu baru dia turun balik. Esok session market esok, I tak sure, I tak tengok lagi apa benda yang semua orang cakap market yang close ni. Faham tak apa yang Finik explain ni? Kalau you nak tengok zone mana yang selalu price akan cari balik tu, tengok dekat daripada tempat mana yang dia melakukan penurunan ataupun kenaikan yang sangat banyak. Itu adalah point yang strong. Oh, President Day patutlah. Tu bukan jadi time news ke? Time news, I rasa time news yang ni kot. Bukan yang ni. Itu untuk market outlook kita lah. Okay. Esok pagi kita tengok dulu apa yang Gold buat. President Day normally market close lah. Tapi kita tengok either dia slow ataupun dia close terus. Okay. Boleh nampak tak Titans yang nak trade ataupun siapa-siapa yang nak trade esok, boleh nampak tak kita punya mapping ni untuk apa yang bakal berlaku esok? Siapa yang tak nampak yang dah start trade? Okay. So nak cari buy ke nak cari sell esok? Okay. Kena tunggulah. Dia tengok kena tunggu tengok dia nak pergi ke mana. Ali Daddy, you kena masuk kelas yang lebih advance lah. Okay, malam ni bukan kelas advance Fini buat. Malam ni Fini buat kelas yang basic sebenarnya. Cuma Fini ada include mapping sikit lah. Okay, so ini zone-zone dia. Ada, ingat ada satu demand H4. Sekali lagi ulang, demand H4 sini. Okay, demand H4 sini. Lepas tu ada support, atas ni support breakout H4, supply H4, supply H4. Okay. Okay, so this one the best untuk sell, medium risk. Okay, risk. Okay, sini medium risk, ini risky untuk buy, medium risk, good buy. Contoh. Kita akan tengok ke mana dia akan pergi. Cik Ad nak cari buy dulu. Tengok dululah. Mana boleh nak cakap lagi. Kita tak tengok. Kita tak tahu dia ke mana lagi. Sebab price dekat sini. Boleh jadi dia naik dulu. Lepas tu dia turun balik. Boleh dia jadi kat sini. Turun, naik balik. Setiap kali I buat bagi mapping. Yes, I akan buat mapping macam ni. Setiap kali. Kita tengok ke mana dulu dia akan pergi. SPO tu jadi monitoring zone untuk esok kan? Betul. Nak keluar dah, nak tekak. Okay, newbie ada lagi ke? Ke dah left semua dah? Ada lagi tak newbie dalam ni? Ke dah left semua? Mapping